Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera barisan ahli panel dan sidang hadirin dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kadar ilahi kerana diizinnya serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum isu dan cabaran dalam mematahbatkan bahasa Melayu pada masa kini. Bersama saya Aila Farihah selaku moderator anda pada pagi ini. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik bergaya, izinkan saya mengupas terlebih dahulu mengenai mauduk bola bicara forum kita pada hari ini. Baiklah, dewasa ini kita melihat terdapat banyak isu yang telah mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu di Malaysia umumnya. Kedudukan bahasa Melayu ini sebagai bahasa Melayu, sebagai bahasa kebangsaan telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan 1957, manakala dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan hendaklah digunakan apabila melibatkan urusan rasmi. Selain itu juga, bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca di Asia Tenggara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu ini. Namun begitu, kini kebanggaan terhadap bahasa Melayu dilihat kian suram kerana pelbagai cabaran dan isu yang perlu dihadapi pada zaman remaja milenial ini. Baiklah sidang hadirin, antara isu bahasa Melayu yang akan dibincangkan dalam forum kita ialah penggunaan bahasa rojak, pandangan negatif terhadap bahasa Melayu, yang ketiga persaingan dengan bahasa Inggeris dan yang terakhir pengaruh sekolah vernacular. Sebelum saya mengupas isu ini dengan lebih mendalam, marilah kita perkenalan terlebih dahulu dengan keempat-empat orang ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya ialah ahli panel yang pertama, Saudari Ayuni Wafa. Seterusnya ahli panel yang kedua, Saudari Siti Solehah. Seterusnya ahli panel yang ketiga, Saudari Nur Syahzanani. Dan ahli panel yang terakhir ialah Nur Izzati. Baiklah, sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, apakah pendapat saudari panel yang pertama mengenai penggunaan bahasa rojak dalam percakapan masyarakat masa kini yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator majlis iaitu Aila Farihah, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian. Pada pendapat saya, penggunaan bahasa rojak dilihat semakin meluas sehingga bahasa Melayu kehilangan identitinya. Umumnya bahasa rojak atau bahasa campuran merupakan satu jenis percakapan di Malaysia yang ditakrifkan sebagai campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Fenomena penggunaan bahasa campuran semakin meluas terutamanya di kalangan generasi muda. Penularan bahasa rojak dapat dilihat dengan meluas melalui platform media sosial apabila rata-rata pengguna menggunakan bahasa rojak dalam setiap bahasa yang dikongsi mereka. Perkara seperti ini sewajarnya tidak perlu berlaku kerana bahasa Melayu adalah bahasa ibunda kita. Jadi mengapa kita perlu mencampurkan bahasa lain dalam bahasa formal Malaysia? Baiklah, sungguh menarik ya ulasan daripada panel kita yang pertama, Saudari Ayuni. Seterusnya, isu kedua yang ingin saya ajukan adalah kepada Saudari Siti Solehah, saudari kita yang kedua. Apakah pandangan saudari mengenai isu segelintir masyarakat yang mempunyai pandangan negatif terhadap bahasa Melayu ini? Dipersilakan saudari. Okey, terima kasih moderator Cik Aila atas persoalannya. Soalan yang agak menarik juga untuk kita huraikan kerana isu mematahbatkan bahasa Melayu ni cukup mencabar bagi saya. Lagi-lagi pada masa kini, kita sudah masuk ke dalam era globalisasi di mana kita tidak hanya bersaing dengan bahasa Inggeris tetapi juga dengan bahasa asing yang lainnya, contohnya bahasa Mandarin yang banyak menjadi kriteria wajib dalam memohon sesuatu pekerjaan. Okey, lepas tu baru-baru ni saya ada terbaca satu petikan ni dekat Twitter di mana terdapat segelintir masyarakat yang mempertikaikan tentang negara Malaysia. Isinya adalah mereka mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang pelik di mana bahasa Melayu adalah bahasa utama, bahasa Inggeris adalah bahasa perniagaan atau universal yang perlu dipelajari dan diketahui. Kemudian untuk memohon atau meminta pekerjaan, kita perlu tahu bahasa Mandarin. Jadi apabila saya baca tentang perkara ni, terdetik juga dalam fikiran saya yang merasakan bahawa negara Malaysia ni pelik juga.
Okey, dan disebabkan perkara ini yang berlaku, muncullah persepsi negatif terhadap bahasa Melayu pun. Terima kasih Saudari Siti Solihah atas pandangan yang dilontarkan sebentar tadi. Baiklah, bagi meneruskan forum kita, saya ingin bertanya kepada Saudari panel yang ketiga mengenai isu penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Melayu. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada mereka atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, isu ini adalah benar, iaitu pada abad ke-21 ini, bahasa Melayu yang telah diangkat sebagai bahasa pengantar dan bahasa ibunda terpaksa menghadapi persaingan dengan penggunaan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa global. Untuk pengetahuan, bahasa Melayu telah menghadapi kemerosotan pada abad ke-20 apabila berlakunya era penjajahan barat ke atas kepulauan Melayu yang menyebabkan kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca terancam. Baiklah, terima kasih Saudari panel yang ketiga, Saudari Syahrani. Bagi isu yang terakhir, saya ingin ajukan kepada Saudari panel kita yang keempat, Saudari Izzati. Menurut Saudari, adakah wajar sekolah vernacular masih wujud pada zaman sekarang? Dipersilakan Saudari. Okey, terima kasih kepada saudari moderator kerana memberi peluang saya untuk menyuarakan pendapat saya dalam majlis forum ini. Bagi pendapat saya, dalam perkara ini sekolah vernacular merupakan salah satu isu kenapa bahasa Melayu ini tidak dititik beratkan sebagai bahasa yang penting dalam kalangan rakyat di Malaysia, terutama kepada para pelajar, sehingga pada hari ini isu sekolah vernacular ini masih menjadi duri dalam daging kepada pembinaan sistem pendidikan kebangsaan, malahan juga menjadi modal bagi politik perkauman yang dapat menguntungkan ahli politik tersebut. Terima kasih Saudari Izzati atas hujahannya. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebentar tadi kita telah mendengarkan ahli-ahli panel kita ini memberi pandangan mereka mengenai isu-isu yang wujud dalam memartabatkan bahasa Melayu kita. Sungguh menarik sekali isu yang diulas sebentar tadi. Jadi marilah kita mengulas dengan lebih lanjut tentang isu-isu ini. Kalau tadi kita dah mendengar Saudari Ayuni ada mengulas tentang bagaimana bahasa rojak ini menjadi satu trend dalam kalangan masyarakat kini. Jadi menurut saudari, saudari panel yang kedua, bagaimanakah bahasa rojak ini boleh tercetus, boleh bermulanya? Dipersilakan saudari panel kedua. Okey, terima kasih moderator atas soalannya. Okey, tentang perkara ni, kita boleh nampak tahu macam mana tercetusnya benda bahasa rojak ni sekiranya tiada yang memulakannya. Okey, sebenarnya penggunaan bahasa rojak ni telah dikesan dalam sejarah, iaitu sejak awal zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila perdagangan antarabangsa ditubuhkan oleh para mesuara pada tahun 1402 di tanah Melayu. Pelabuhan ini telah berjaya menarik ramai pedagang luar yang bertutur melebihi 80 bahasa dari pelbagai bangsa dan budaya. Maka daripada peristiwa inilah kewujudan bahasa rojak telah dikatakan telah berlaku di negara kita. Okey, dalam kata lain, pencampuran daripada bahasa-bahasa yang wujud inilah yang menjadikan wujudnya bahasa rojak. Terima kasih kepada panel kita yang kedua atas lontaran isi yang mantap. Saya bersetuju dengan pendapat saudari. Melalui sejarah, seharusnya masyarakat kita ni dapat mengetahui tentang perkembangan bahasa Melayu kita ini. Tapi saudari, persoalannya mengapakah penggunaan bahasa rojak ini dilihat sangat meluas dalam kalangan masyarakat? Dipersilakan saudari. Bagi persoalan mengenai mengapakah penggunaan bahasa rojak dikatakan telah digunakan dengan lebih meluas dalam kalangan masyarakat adalah disebabkan diri masyarakat kita sendiri. Perkara ini dapat dilihat dari sudut diri masyarakat itu sendiri di mana mereka tidak yakin untuk bercakap dalam bahasa Melayu dalam percakapan harian mereka. Mereka berpendapat bahawa sekiranya bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya, ini akan menunjukkan bahawa seseorang itu sangat lemah di dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa asing. Perkara yang berlaku ini bukan sahaja terjadi dalam konteks pergaulan, malahan turut terjadi pada situasi di mana kebanyakan syarikat atau sesi temuduga lebih memilih individu yang mahir dalam bahasa lain selain daripada bahasa Melayu.
Keadaan yang berlaku inilah yang membuatkan masyarakat kita, terutama sekali anak-anak muda, tidak yakin untuk bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka. Situasi seperti ini tidak sewajarnya berlaku pada masyarakat Malaysia sekarang. Terima kasih saudari. Setelah mendengar perbincangan tentang bahasa rojak daripada saudari Solehah, kita dapat lihat di sini bahawa selain daripada penggunaan bahasa rojak ini, masih terdapat segelintir masyarakat yang ragu-ragu terhadap penggunaan bahasa Melayu. Jadi apakah pandangan saudari Syahzana ni tentang perkara ini? Dipersilakan saudari. Okay, pandangan saya mengenai perkara ini adalah wujudnya persepsi negatif terhadap bahasa Melayu ini dalam kalangan masyarakat seperti yang dikatakan oleh saudari Solehah di awal sesi. Hal ini berlaku kerana masyarakat merasakan bahawa sekiranya hanya berpegang kepada bahasa Melayu, maka negara atau masyarakat itu tidak akan maju. Oleh kerana itu, wujudnya penekanan kepada bahasa Inggeris dan juga tambahan bahasa Mandarin jika ingin mendapatkan peluang pekerjaan. Tapi tahukah anda semua bahawa di Jepun, populasi masyarakat mereka yang tahu bercakap dalam bahasa Inggeris atau bahasa asing hanyalah dalam 20% sehingga 30% sahaja. Tetapi negara Jepun tetap maju walaupun populasi yang boleh bercakap dalam bahasa asing hanyalah sedikit. Oleh itu, saya ingin tekankan di sini bahawa yang membuatkan sesebuah negara itu maju bukanlah terletak pada kemahiran sesebuah negara dalam mempelajari bahasa, tetapi terletak pada masyarakat itu sendiri sebesar mana mereka cintakan negara mereka dan cuba sedaya upaya untuk membangunkan negara mereka dengan pegangan mereka itu sendiri. Kalau negara lain boleh, mengapa tidak negara kita kan? Betul tu saudari. Terima kasih saudari. Baik, saya bersetuju dengan pendapat saudari. Di mana saudari menyatakan persepsi negatif masyarakat Malaysia dalam penggunaan bahasa Melayu ini mempengaruhi usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bahkan jika kita lihat bahasa Inggeris kita juga memberi saingan yang kuat terhadap bahasa Melayu kerana bahasa Inggeris ini digunakan hampir di seluruh dunia sebagai bahasa komunikasi untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana dengan ahli panel yang keempat? Apakah pendapat anda berkenaan isu ini? Dipersilakan saudari ahli panel yang keempat. Soalan yang menarik daripada moderator kita. Pada pendapat saya, persaingan yang paling hebat bagi bahasa Melayu ialah apabila pengajaran sains dan matematik serta kemajuan teknologi maklumat ICT digunakan di dalam bahasa Inggeris. Penekanan terhadap sains dan teknologi maklumat pada era globalisasi ini membawa maksud penggunaan bahasa Inggeris menjadi semakin penting dalam kehidupan seharian dan tidak dapat dielakkan oleh masyarakat kini. Malah terdapat pandangan bahawa masyarakat negara ini tidak akan maju jika rakyatnya tidak memfokuskan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa kemajuan. Saya memfokuskan bahasa Inggeris ini sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Saya menolak pandangan ini kerana terdapat juga negara-negara maju lain yang menggunakan bahasa ibunda mereka dalam semua hal tidak kira dari sudut politik, ekonomi serta urusan dari dalam negara maupun luar negara. Namun ianya masih mampu untuk menjadi negara yang maju dan membangun dari segi negara itu sendiri maupun rakyatnya. Contohnya, negara-negara besar dalam dunia hari ini tegas dengan bahasa ibunda masing-masing dengan menggunakannya dalam semua perkara. Contohnya, Jepun dengan bahasa Jepun, Jerman dengan bahasa Jerman dan juga China dengan bahasa China. Justru itu, jalan terbaik untuk menghadapi cabaran ini ialah sikap kita terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Kita mestilah bangga terhadap bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi walaupun pada masa yang sama, bahasa Inggeris ni amat diperlukan untuk kita berhubung di peringkat antarabangsa. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang prihatin perlulah bijak menyesuaikan keadaan dalam menggunakan sesuatu bahasa itu sendiri. Baiklah, terima kasih saudari Izzati. Sungguh bernas hujahan dan pemikiran saudari terhadap isu penggunaan bahasa Inggeris yang semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Tetapi sedarkah hadirin sekalian, sebelum tercetusnya isu-isu ini, permulaan bahasa Inggeris ini pengaruhnya telah berlaku sejak zaman penjajahan British di mana ia digunakan sebagai bahasa pentadbiran mereka sehingga lahirlah sekolah
vernacular yang memecahkan di antara kaum Melayu, Cina dan India. Oleh itu, saya ingin bertanya pandangan panel kita pertama, Saudari Ayuni, akan kewujudan sekolah vernacular sejak zaman pemerintahan British ini. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada saudari moderator di atas soalannya. Okay, seperti yang kita ketahui, kita dapat lihat penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar semakin parah apabila ia hanya digunakan sebagai bahasa yang ketiga dalam proses pembelajaran. Senario ini dapat kita amati bahawa kebanyakan pelajar-pelajar vernacular lebih cenderung untuk membentingkan bahasa ibunda mereka. Sebagai contoh, sekolah persediaan Cina yang menggunakan bahasa Mandarin ini sepenuhnya dalam semua urusan pentadbiran, pengajaran serta peperiksaan atau bahasa Inggeris berbanding penggunaan bahasa Melayu. Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) Prof. Emerit Dr. Abdul Hassan mengatakan bahawa syarat tambahan patut dibuat kepada Sekolah Jenis Kebahasaan Cina atau Sekolah Jenis Kebahasaan Tamil bagi memastikan para pelajar dapat menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik supaya bahasa ini menjadi pembentuk jati diri bangsa. Oleh itu, dapat dilihat dengan adanya sekolah vernacular, ia mampu memecah belahkan perpaduan antara kaum di dalam negara Malaysia dan secara tidak langsung dapat menghakis keharmonian yang negara yang kita jaga. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama, Saudari Ayuni. Saya bersetuju di mana saudari mengatakan bahawa syarat tambahan perlu dibuat kepada Sekolah Jenis Kebahasaan Cina (SJKC) bagi memastikan para pelajar dapat menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. Mungkin boleh buat syarat wajib bertutur bahasa Melayu kan. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel kerana sangat bersemangat dalam menyampaikan hujahan-hujahan dan terdapat banyak penerangan yang cukup bernas bagi saya. Sebagai rumusan kepada perbincangan forum kita pada hari ini, terdapat banyak isu dan cabaran yang telah dibincangkan. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, kita seharusnya bangga bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita kerana bahasa Melayu inilah yang melambangkan identiti rakyat Malaysia dan ini juga adalah satu alat perpaduan negara kita yang mempunyai penduduk dan masyarakat yang berbilang kaum. Demikianlah tadi rumusan forum daripada semua ahli panel kita tentang isu dan cabaran memartabatkan bahasa Melayu pada masa kini. Terima kasih kepada semua ahli panel kerana sudi hadir dalam membicarakan isu bahasa Melayu ini. Semoga forum kita ini menjadi wadah dalam melahirkan warga negara yang cakna terhadap isu-isu bahasa Melayu yang harus dimartabatkan. Sekian, terima kasih.